Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian di dalam program Motivasi Pagi. Tajuk yang kita akan bincangkan pagi ini iaitu bagaimana kita nak menyerlahkan segala potensi yang ada pada diri kita. Ya, seperti mana kita tahu bahawa semua insan yang hidup di atas muka bumi ini berhak untuk mendapat yang terbaik. Ya, dari segi kehidupannya, ya, dari segi sosialnya, ya, segalanya. Ya, everybody deserve the best. Ya, jadi kita perlu mengetahui dan juga menerima hakikat bahawa kita ini dilahirkan sebenarnya untuk sukses. Ya, manusia ni didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah diengineer untuk berjaya sebenarnya. Kita lahir di atas muka bumi ini pun sebenarnya sebagai seorang yang berjaya. Ya, kalau tidak masakan kita berjaya di antara beribu-ribu juta sperma yang lain, kita juga berjaya melaluinya. Maksud di sini kita sudah pun menjadi sebagai seorang juara. Cuma kita tak pernah sedar bahawa hari ini kita adalah seorang juara. Ya, maka tajuk yang kita akan bincangkan pagi ini adalah bagaimana kita nak menyerlahkan segala potensi yang ada pada diri kita. Ya, so tuan-tuan dan puan-puan saya kasih sekalian, demi kejayaan, kecemerlangan, ya, diri kita, perlu kita mengetahui bahawa kita perlu mengenal diri kita dan juga kita perlu serlah segala potensi yang ada pada diri kita. Kalau kita mengenal diri kita sahaja, ya, kalau kita tahu segala kekuatan, segala kelemahan yang ada pada diri kita pun, kalau kita tidak tahu nak serlahkan dia, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada gunanya. Sebab lihatlah saja segala manusia-manusia yang hebat di atas muka bumi, mereka yang di antara mereka yang tahu mengenal segala kualiti diri mereka, mereka yang tahu mengenal segala kelebihan yang ada pada diri mereka, dan mereka tahu bagaimana nak serlahkan segala potensi yang ada pada diri kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada bakat diri kita ni, kalau kita tak tahu nak serlahkan bakat kita tu, tak ada gunanya juga. Ya, kalau kita ada segala kelebihan yang ada pada diri kita tu, kalau kita tak tahu nak gunakan dia, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada gunanya juga. Ya, dan buat apa kita simpan, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, kalau kita bagus, kalau kita baik, tunjukkan segala kehebatan kita itu, tunjukkan segala kebaikan kita itu. Ya, supaya ianya boleh mendatangkan satu kebaikan terhadap diri kita. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, ya, ingat yang pertama di dalam kita nak menyerlahkan segala potensi kita ini adalah satu, kita perlu membuang segala kepercayaan-kepercayaan karut yang ada pada diri kita ini. Apa itu kepercayaan-kepercayaan karut, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, ya, seperti kita tahu, ya, kita dibesarkan di dalam culture, ya, di dalam budaya yang berbeza-beza, ya, di dalam keluarga yang berbeza-beza levelnya, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu dan kita tidak sedar sebenarnya minda kita ni sudah pun didoktrin, minda kita ni sudah ditanam oleh kepercayaan-kepercayaan karut, ya, yang akan blok diri kita daripada maju ke hadapan. Ya, kepercayaan-kepercayaan karut itu termasuklah contohnya satu, okey, seperti rezeki secupak tak akan jadi segantang, ya, kamu tidak boleh ke mana, kamu hanya budak kampung, ya, kamu tidak lebih daripada itu, kamu usahlah, ya, kamu usahlah mengaji tinggi macam mana pun, kamu masih lagi duduk di dapur, begitu, ya. Jadi kadang-kadang kita tengok kepercayaan-kepercayaan begini sebenarnya akan membunuh kekuatan dalaman seseorang itu, ya. Seseorang itu tidak akan dapat serlah potensi yang ada pada dirinya kalau hidupnya masih lagi berpegang kepada kepercayaan-kepercayaan karut sebegini. Maka kepercayaan-kepercayaan ini perlu dibuang, ya, perlu dibuang daripada dalam diri kita. Jangan terima segala kepercayaan-kepercayaan karut ini, ya. Sebab ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang di dalam proses untuk serlah segala potensi diri anda. Anda perlu jadi diri anda sebenarnya. Anda perlu jadi acuan diri anda. Anda sendiri yang menentukan diri anda. Bukan diri anda ni ditentukan acuannya oleh orang lain. Ya, maka nyatakan pada diri anda sekarang ini apakah yang anda nak dan juga buangkan segala kepercayaan pada diri anda. Kedua, tanamkan niat, tuan-tuan dan puan-puan. Tanamkan niat dan juga keinginan yang kuat di dalam diri anda. Desire. Ya, kita mesti ada satu keinginan yang kuat di dalam diri kita. Kalau nak serlah potensi saja, tuan-tuan dan puan-puan, tapi keinginan tidak ada, niat tidak ada gunanya juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, hanya setakat berniat saja, ya, hanya setakat kita cakap kita nak buat, tapi tidak ada niat di dalam diri kita. Sebab semuanya bermula dengan niat. Ya, niat asal kita. Ya, jadi dengan niat ini tanam juga keinginan yang kuat. Ya, jadi keinginan ini merupakan satu pendorong untuk diri kita. Ya, dia merupakan juga
satu pemangkin, ya, satu pemangkin untuk kita mendapatkan apa yang kita nak di dalam hidup kita sebenarnya, ya. Kalau setakat kita hanya ingin tetapi tidak ada satu desire, kata orang, ya, tidak ada satu keinginan yang kuat terhadap diri kita, maka susah kita nak dapatkan sebenarnya tu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tengoklah, ya, di antara insan-insan yang berjaya, mereka ada di kalangan yang insan yang mempunyai satu daya keinginan yang sangat kuat sangat terhadap diri mereka. Mereka ingin jadi juara. Mereka ingin menjadi sebagai seorang pemenang. Mereka ingin menjadi sebagai seorang yang hebat. Mereka ingin menjadi seorang yang begitu tersohor. Sebab keinginan itu sudah pun ditanam di dalam diri mereka. Maka tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, kita perlu tanam segala kekuatan dan juga keinginan yang kita nak dalam diri kita. Ini sebenarnya satu motivasi yang terhebat. Dan sebenarnya keinginan, niat, ya, desire kita ini juga merupakan satu makanan terhadap rohani kita. Ya. Roh kita sebenarnya memerlukan makanan-makanan yang macam ni. Semangat kita sebenarnya memerlukan makanan-makanan yang begini, iaitu semangat, spirit, kehendak pada diri kita tu apa yang kita nakkan. Ya. Jadi dengan keinginan yang kuat ini, insya-Allah dia akan terbuka satu jalan untuk kita, ya, supaya kita dapat melaksanakan apa yang kita nak. Dia akan membuka jalan dan akan memudahkan setiap perjalanan hidup kita, ya. Maksudnya segala kita akan lalu ni, kita akan lalu dengan lebih mudah, ya. Tidak ada nampak semuanya susah, semua akan jadi begitu mudah untuk diri kita, ya. Maka apa yang anda inginkan hari ini, tuan-tuan dan perempuan, ya, cek semula. Dan adakah anda mempunyai keinginan yang kuat? Ingin satu hal, tuan-tuan dan perempuan, tapi keinginan yang kuat tu ada ke tak ada, ya. Kita berjumpa selepas ini. Ya, di dalam kita nak menyerlahkan segala potensi yang ada pada diri kita ni, ya, tadi saya katakan di situ kita kena buang kepercayaan karut, ya, kemudian tanamkan niat dan juga keinginan yang kuat, dan ketiga, kukuhkan segala keyakinan dan juga kepercayaan terhadap diri kita sendiri, ya. Kita tengok di kalangan mereka yang hebat-hebat, orang yang berjaya serlah dirinya sebenarnya di kalangan mereka yang mempunyai daya keyakinan diri yang begitu tinggi, ya. Mereka adalah insan-insan yang tidak berkompromi langsung terhadap keyakinan diri kita, ya. Maka tahap keyakinan itu, tuan-tuan dan perempuan, tingkatkan, ya. Ramai di antara kita nak melaksanakan sesuatu dan semua orang pun nak jadi berjaya, ya. Semua orang nak jadi berjaya, tetapi adakah semua orang mempunyai keyakinan diri, ya? Maka tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, nak tak nak kita tidak ada pilihan. Kita mesti mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan juga sangat-sangat kuat. Tidak ada kompromi tentang ini, ya. Hanya orang-orang yakin, ya, dan orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi saja yang akan dapat mencapai kecemerlangan di dalam hidup mereka, ya. Maka kepercayaan dan juga keyakinan yang tinggi ini juga sebenarnya merupakan satu makanan kepada semangat kita. Ianya juga merupakan satu suntikan kepada motivasi diri kita, ya. Kita percaya dengan apa kita buat, kita yakin, ya. Usah dengar sekeliling, ya. Usah dengar kata-kata mereka, dengar apa kata diri mereka, ya. Manusia, orang boleh memberikan pendapat mereka, ya, itu, ini, begitu, begini, tetapi sebenarnya kita yang akan menyerlahkan diri kita, kita sendiri yang akan serlahkan segala potensi diri kita. Maka tahap keyakinan itu sebenarnya ada pada kita, bukan ada pada orang lain, ya. Keyakinan itu sebenarnya terletak di atas pada diri kita, ya. Kalau susah sangat nak dapatkan keyakinan diri, ya, kita lihat saja sekeliling. Lihat saja sekeliling, tengok kenapa kita jadi begini dan kenapa orang lain boleh buat. Apa bezanya orang di antara orang dengan kita? Ya, apa kelebihan orang di antara kita? Dia ada dua tangan, kita ada dua tangan, dia ada dua kaki, kita ada dua kaki. Tidak ada bezanya. Apa lebihnya tentang orang itu? Ya, cuma mungkin dia ada kelebihan diri dia, iaitu dia yakin diri. Maka gunakan resepi yang ada padanya itu sama juga, tuan-tuan dan perempuan. Kepercayaan dan juga keyakinan terhadap diri sendiri, ya. Tingkatkan, ya, percaya dengan apa kita buat dan juga mesti yakin terhadap apa yang kita buat, ya. InsyaAllah dia akan mendatangkan hasil, ya. Apa kita percaya, apa yang kita yakin sebenarnya, kita bagi satu pernyataan, dia akan meresap masuk di dalam minda bawah sedar kita. Maka dia akan melaksanakan segala tugasan, ya, segala niat dan juga segala hajat yang kita ingini dalam hidup kita ini, InsyaAllah, ya. Kalau kita letakkan keyakinan dan juga kepercayaan yang betul terhadap diri kita, ya. Dan seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, semai segala sifat-sifat ataupun habit-habit yang betul, ya. Kalau kita nak jadi berjaya, tuan-tuan dan perempuan,
sudah tentu kita perlu menyemai bagaimanakah sifat-sifat ataupun sikap-sikap ya yang telah diterajui oleh orang yang berjaya sebelum kita. Bagaimana cara hidup mereka, apakah lifestyle mereka, ya, cara mereka bercakap, cara mereka membawa diri mereka, attitude mereka bagaimana. Ya, kita perlu lihat dan perlu ada contoh bagaimanakah kita perlu menyemai benda-benda ini, ya. Semaikan habit-habit yang baik terhadap diri kita. Ya, mulakan dengan cara-cara hidup yang positif. Mula menyemai di minda kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mula menyemai di dalam minda kita ini segala benda ataupun segala hal yang baik-baik. Ya, mulakan dengan saranan dahulu. Saranan bahawa anda inginkan kejayaan di dalam hidup kita, di dalam hidup anda, ya. Dan anda mesti berjaya. Anda tidak ada pilihan. Ya, letakkan satu kemestian di situ bahawa anda mesti berjaya. Anda tidak ada pilihan, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bebaskan diri anda. Ya, bebaskan diri anda daripada segala kepercayaan, ya, dari segala ikatan, dari segala kepompong, ya, dari segala kepompong yang telah menyelubungi diri anda sebelum ini. Anda perlu bebas, ya, untuk anda berkarya bagi diri anda. Ya, anda tidak akan berjaya, anda susah nak excel, anda kata anda masih lagi suka mengikut jejak apa kata orang lain. Ya. Maksudnya di sini kita tidak perlu orang lain nak design ataupun nak cipta kejayaan untuk diri kita. Kita sendiri yang perlu design, kita sendiri yang perlu mencipta segala kejayaan untuk diri kita. Ya, maka di sini bebaskan diri anda. Ya, maksudnya di sini jangan ikatkan diri anda terhadap apa-apa juga kepercayaan-kepercayaan karut, ya, dan juga diri anda sendiri itu. Jangan menghadkan diri anda sini. Jangan letakkan limitation di sini bahawa, oh, saya hanya boleh buat ini, saya hanya boleh buat ini. Kenapa kita mesti menghadkan diri kita? Padahal kita boleh buat macam-macam lagi. Tapi disebabkan kita telah menghadkan, maka diri anda tak bebas. Bukan orang lain yang buat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sendiri yang menghadkan. Kita sendiri yang meletakkan batasan-batasan yang terhadap diri kita. Kenapa? Ini tidak sepatutnya berlaku. Padahal kita patut exploit diri kita. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, exploitlah diri anda. Ya, jadi itulah tajuk kita seterusnya, kita akan exploit diri kita. Ya, maksud di sini kita mesti eksploitasikan segala kelebihan kita. Kalau kita tengok di sini, insan-insan yang hebat, insan-insan yang cemerlang, sebenarnya mereka yang pandai dan juga bijak mengeksploitasikan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Ya, kalau dia pandai berlakon, dia akan berlakon. Berlakon betul-betul berlakon. Ya, kalau dia pandai berkarya, menyanyi, dia akan menyanyi. Kalau dia pandai berpuisi, dia akan berpuisi. Dan kalau pandai menulis, dia akan menulis. Maksud di sini, mesti tahu cara nak exploit. Mesti kita tahu cara kita nak mengeluarkan dan juga nak mengembangkan segala kelebihan yang ada pada diri kita ni. Dan kita mesti berani menuju ke arah itu. Jangan takut dan juga jangan bimbang. Ya, sebab tidak ada gunanya kalau kita ada kelebihan tapi kita tak tahu nak exploit, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Dan tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, ya, buatkan senarai impian anda. Ya, kita mesti ada dream list. Ya, kita cek semula ada tak senarai impian kita ni, ataupun hidup kita ni hanya gamble, no? Okeylah, dapat, tak dapat. Sebab kita tak pernah ada wishing list. Kita tidak pernah ada satu senarai impian kita. Ya, kita perlu ada senarai impian kita, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Okey, kita berjumpa selepas ini. Berjumpa lagi, tuan-tuan dan perempuan. Ya, di dalam kita nak menyerlahkan segala potensi yang ada pada diri kita, ya, kita perlu exploit. Ya, yang saya katakan tadi, iaitu kita perlu mengeksploit. Kita pandai menggunakan segala kelebihan yang ada pada diri kita. Ya, inilah aset diri kita sebenarnya. Inilah skill, inilah pengetahuan yang ada pada diri kita. Dan inilah sebenarnya bakat, anugerah yang ada pada diri kita yang kita tahu nak menggunakan dia bagaimana. Andai kata kita mempunyai segala kelebihan, tetapi kalau kita tak tahu nak terbitkan dia, kalau kita tak tahu nak tukarkan dia di dalam bentuk wang ringgit, kita tak tahu nak komersialkan dia, maka dia tidak ada gunanya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak ada nilainya. Ya, kita perlu tahu bagaimana cara kita nak exploit. Maka kita mesti berani. Ya, berani berubah. Ya, kita mesti berani berubah daripada satu keadaan lama kepada satu keadaan yang baru. Ya, bahawa sesungguhnya kita ada reason, kita ada sebab kenapa kita buat begini. Sebab kita nakkan kehidupan yang lebih baik. Kita tidak nak lagi kehidupan kita yang lama seperti dahulu. Kita tidak ada pilihan, kita mesti berjaya. Kita mesti serlahkan segala potensi yang ada pada diri kita ini. Ya, kita mesti exploitkan segala bakat yang ada pada diri kita. Ya, kalau kita tidak tahu, kalau kita rasa kita ada kekurangan lagi, cari, acquire, pergi dapatkan lagi pengetahuan. Kita mesti ada usaha dan kita mesti ada ikhtiar ke arah itu. Ya, hidup ini perlu serius. Ya, hidup ini kita tidak boleh gamble ataupun kita tidak boleh memperjudikan dia begitu saja.
Ya, sebab ini amanah kita, tuan-tuan dan perempuan. Ya, kemudian berani berubah. Anda boleh lakukan, tuan-tuan dan perempuan. Ya, orang yang hebat-hebat, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya mereka yang berani berubah. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan, tidak ada gunanya juga ya kalau kita berimpian besar, kalau kita ingin berkereta besar, berumah besar, berjawatan besar, tetapi kita tidak berani dan kita tidak mahu berubah. Kita tidak mahu berubah daripada keadaan lama kepada keadaan yang baru. Kita masih lagi dengan kita punya kemplekat dan juga rokok daun. Ya, susah kita nak tinggal. Tapi kita selalu bercakap tentang bagaimana nak jadi jutawan. Kita tidak mampu bersedia untuk menjadi seorang yang berjaya sebenarnya. Dan kita tidak mahu sebenarnya. Sebenarnya pilihan ada pada diri kita. Ya, kalau kita mahu, kita nyatakan pada diri kita, yes, hari ini saya mesti berubah. Dan saya mesti berubah daripada satu keadaan lama kepada satu keadaan yang baru. Dan letakkan kebosanan yang amat tinggi kepada tahap hidup anda yang ada sekarang ni. Maksudnya anda sudah bosan dengan keadaan yang macam ni. Anda tidak mahu lagi. Anda nakkan kehidupan yang lebih berkualiti. Anda nakkan kehidupan yang lebih baik demi kesejahteraan keluarga dan juga anak-anak anda. Letakkan ini sebagai satu pilihan. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, berjaya atau tidak, gagal atau tidak ya, merupakan satu pilihan. Ianya merupakan satu choice sebenarnya. Yang mana satu anda ingin pilih sebenarnya, nak berjaya ataupun nak gagal. Hidup ini selalunya ada pilihan. Itulah untung kita. Ya, kita ada pilihan sama ada kita nak berjaya ataupun kita nak gagal. Ya, kalau anda ingin berjaya, maka tuan-tuan dan perempuan, buatlah langkah yang pertama, berubah, hijrah. Mulailah hijrah daripada hari ini. Ya, kalau hari ini anda nak keluar pergi bekerja, selalunya pakai baju biru, ya, apa salah hari ini pakai baju kuning atau baju orange? Ya, hidup ni bukankah perlu ada perubahan? Ya, tidaklah sesuatu yang membosankan sama saja. Ya, alam sentiasa berubah, musim sentiasa berubah, dunia sentiasa berubah. Tetapi adakah kita berubah? Sebab itulah kita mendapati hidup ni kita adalah selalu membosankan. Sebab kita sendiri tak nakkan satu perubahan di dalam diri kita. Kita susah sangat nak berubah daripada keadaan asal kita yang lama. Ya, maka lakukan perubahan hari ini. Melakukan, anjakkan paradigma di dalam hidup ini. Ya, buat satu turning point. Hari ini tuan-tuan dan perempuan, jangan tunggu lagi. Hari ini, saat ini. Mulai saat ini. Inilah masanya. Bila lagi kalau bukan saat ini? This is the time. This is the time. This is the moment dikala anda mendengar motivasi ini. Ya, di saat inilah anda perlu berubah. Jangan tunggu lagi. Ya, sebab anda kata kita delay, kita berubah, kita delay, maka kita akan membuang masa, tuan-tuan dan perempuan. Dan mula dengan langkah pertama. Sesungguhnya perjalanan yang beribu batu itu bermula dengan langkah yang pertama. A journey of 1,000 miles begin with the first step. Ya, mulai dengan langkah yang pertama, tuan-tuan dan perempuan. Ya, memang susah kita nak membuat satu perubahan yang drastik. Melainkan anda mempunyai satu willpower yang kuat. Tetapi tidak salahnya kalau hari ini anda memulakan dengan satu langkah yang pertama. Ya, kalau anda tidak pernah wish kepada keluarga anda good morning, apa salahnya sebelum pergi kerja, kucup dia orang, cium, peluk dan cium good morning. Selamat pagi. Mulakan satu perubahan. Sebenarnya semua orang memerlukan perubahan di dalam hidup. Dan semua orang sedang menunggu seseorang sedang memerlukan perubahan. Maka anda tidak boleh mengubah keadaan sekeliling. Anda kata anda sendiri tidak mengubahnya. Anda lah yang berjaya mengubahnya. Mulakan dengan diri anda sebenarnya. Anda tidak akan mampu mengubah apa-apa. Anda sendiri tidak mengubah. Tetapi, tuan-tuan dan perempuan, cubalah hari ini. Cubalah hari ini dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada keluarga, kepada anak-anak dan juga kepada rakan-rakan anda. Ya, pergi pejabat nanti bila masuk ofis ini, pergi dengan wajah yang ceria dan ucapkan selamat pagi kepada mereka semua. Ya, inilah perubahan. Inilah perubahan, tuan-tuan dan perempuan. Ya, jangan takut, jangan bimbang. Ya, jangan bimbang, tuan-tuan dan perempuan. Saya tahu nanti mungkin ada di antara kita yang amalkan, kawan-kawan akan berkata, apa buang tabiat ke ni? Ya, memang sungguh. Yes, memang kita nak buangkan tabiat lama. Sebab bagi kita selama ni, kalau kita ingat buang tabiat tu, mesti seorang tu nak meninggal. Tidak semestinya, tuan-tuan dan perempuan. Itulah saya kata tadi, kesimpulan yang kita buat terhadap diri kita. Memang kita perlu membuang segala tabiat lama. Kita perlu semai segala tabiat baru. Ya. Dan terakhir, tuan-tuan dan perempuan, kita mesti berjaya. Ya, kita mesti berjaya dan mesti bersedia untuk berjaya. Ingat, kita tidak ada pilihan. Kita mesti berjaya dalam hidup ini. Dan hidup ini adalah untuk sukses. Hidup ini, tuan-tuan dan perempuan, bukan untuk menderita. Apa gunanya hidup kalau kita menderita? Apanya gunanya hidup kalau kita tidak dapat apa yang kita nak? Ya, Allah anugerahkan kehidupan, Allah anugerahkan nyawa pada kita. Dia anugerahkan segalanya padanya yang ada dalam dunia ini. Kenapa kita tidak dapat merasa segalanya? Kenapa anak-anak kita tidak dapat merasa apa yang dia nak? Kenapa diri kita sendiri tidak dapat merasa apa yang kita nak?
Ya, kenapa kita tidak dapat lagi menikmati apa yang Allah nikmati? Orang berkereta besar, kita pun teringin nak berkereta besar. Orang berjawatan besar, kita pun teringin nak berjawatan besar. Ya. Tapi kenapa kita masih lagi belum dapat apa yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, cuba kita periksa dan cuba kita cek semula. Ya. Cuba kita periksa semula, ya. Apakah kita dah lakukan seperti mana orang yang dah orang lakukan? Ya. Kadang-kadang kita perlu adil, ya. Kita perlu adil kerana kita selalu komplain terhadap diri kita, ya. Itu kurang, ini kurang, segalanya kurang, itu tak dapat. Kita selalu mengeluh tentang kekurangan dirinya.